tak buat. Ini selalu orang kata kita, jangan buat ni akhi, sebab ni Nabi tak buat. Kita sebut tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Buktinya apa? Dalam kaedah menyebut at-tarku la yaqtadi tahrimah. Apa yang Nabi tak buat bukan bermakna haram. Jika tidak terdapat nas yang menunjukkan haram atau halal, buat saja, hukumnya harus. Sebab itu Quran sebut wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi jangan buat. Hadis ayat ini tak sebut apa yang Nabi tinggalkan jangan buat, tak. Ayat ini sebut wa ma nahakum anhu, apa yang Nabi larang jangan buat. Ayat tak kata apa yang Nabi tak buat jangan buat. Boleh faham tak? Saya terpaksa lajukan sikit sebab saya tinggal 1 jam setengah. Slide saya ada 100 lebih lagi. Ya, nanti kita habis pukul 6. Ya, kalau boleh kita khatam pukul 4.30 Pernyataan jangan buat perkara itu, ia bukan sunnah Nabi. Kerana Nabi tidak buat adalah satu kekeliruan tentang makna sunnah. Sebab sunnah bukan bermakna apa yang Nabi buat sahaja. Sunnah itu apa yang Nabi buat atau apa yang Nabi sebut atau apa yang Nabi akui. Nabi tak pernah buat benda itu betul, tapi tak semestinya Nabi tak pernah cakap benda itu. Saya bagi contoh. Tahlil 3 hari, 7 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari kalau di Sarawak, sampai 100 hari. Nabi pernah buat? Tak. Bila Nabi tak pernah buat, itu maksudnya apa? Atarku. Bukan kata haram dulu. Atarku. Macam mana hukum? Lihat. Ada tak dalil khusus yang kata Nabi suruh buat? Jawabnya tidak ada. Dalil umum ada tak? Cek. Ada. Kenapa? Ketika Nabi datang ke bumi Madinah, datang Abdullah bin Salam, tengok ramai orang berkerumun di border Madinah. Kamu buat apa? Kami menunggu Nabi. Beliau jawab sekali. Nabi datang dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abdullah bin Salam, aku tidak melihat di wajahnya wajah orang yang pendusta. Rupanya orang yang berdusta kita boleh tengok muka dia. Tuan-tuan nak tahu ilmunya? Nak tahu ketua yang tadi tu, ayam putih sekor, duit seluruh putih. Nanti boleh datang jumpa dia personally, siapa yang nak ilmu tu. Syarat jangan suami isteri. Yang nak minta ni jangan dapat ngaji dengan isteri, tak boleh minta. Kalau nak minta suami saja, isteri tak boleh. Isteri saja, suami tak boleh. Gurau je dua-dua boleh, supaya dua-dua takut. Bagus. Kata Abdullah bin Salam, awal ma sami'tuhu qala, first kali yang saya dengar Nabi sebut apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan bagi makan, wa sidul arham, sambungkan tali silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bi salam. Sembahyanglah kamu pada waktu malam, wa tidak kamu masuk syurga. Assalam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, Nabi kata bagilah makan. Nabi spesifik tak bila? Tidak. Bila tidak, ulama usul mengatakan ini umum. Bila umum ada satu kaedah, al-umumu yabqa fi umumiyatihi. Keumuman itu akan tetap kekal dalam keumumannya. Bagi makan bila-bila boleh, lepas kematian boleh. 3 hari boleh, 4 hari boleh, 7 hari fine, 10 hari fine. Asalkan satu, jangan katakan Nabi suruh. Kalau nak buat. Kenapa kamu buat ni? Pak mak saya dulu buat. Kenapa mereka buat? Datuk-datuk mereka buat. Datang daripada Nabi tidak. Tapi adat ini bagus tak? Jawabnya bagus. Kan tadi kaedah menyebut la yanbaghil khuruju min adatin nas illa fil haram. Kan saya dah sebut kaedah mula-mula dulu tadi. Sebab tu kena pandai kaedah, kena main kaedah. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uqail dalam kitabnya Al-Funun. Apa yang saya sebut tadi? La yanbaghil khuruju min 'adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya kita berhenti daripada melakukan suatu adat tradisi melainkan jelas haram. Kan ini selalu diamal orang daripada dulu lagi, 3 hari, 10, 20.
Ini adat, namanya adat. Baik tak baik sebab ada unsur sedekah makanan, ada unsur ajak orang makan, ada unsur silaturahim anak-anak ataupun adik-beradik. Kalau mak meninggalkan kan ramai-ramai duduk situ. Bacanya apa? Bukan baca sebarangan, Yasin, lagi tahlil, lagi apa semua sekali. Apa mana unsur haram dekat situ? Unless kalau pakai harta si mati sebelum dibayar hutang, itu cerita lain lah. Tapi selalunya mesti adik-beradik akan bagi sikit seorang. Jangan katakan ini wajib datang daripada Nabi, itu sahaja. Selain daripada itu silakan. Satu lagi yang orang silap tentang tahlil. Tahlil ni taklah semestinya kita ada orang ramai-ramai, tak semestinya makan besar-besar. Tahlil boleh kita, isteri, anak-anak, 5-6 orang. Tahlil sekarang juga namanya tahlil. Benda itu pun haram. Kalau yang itu pun haram, lainlah ceritanya. Bermakna Nabi kata bagi makan tu umum. Jadi Nabi walaupun tak suruh buat 3 keduri tahlil, 5-7 hari meninggal tak, tapi Nabi tetap umum. Sebab itu sunnah Nabi bukan hanya Nabi lakukan, tapi apa yang Nabi buat, tapi juga apa yang dikatakan oleh Nabi. Kan Nabi sebut tadi, At'imut ta'am, bagi makan. Lepas kenduri tak boleh bagi makan, pas ramah boleh, pas kematian pun boleh. Oleh itu jika Nabi tidak melakukannya, tidak semestinya baginda tidak mengatakannya, tidak menyebutnya, tidak bersabda tentangnya. Contoh sedekah makanan dalam majlis tahlil sudah saya sebut. Beberapa contoh amalan yang dilakukan oleh para sahabat ketika hayat Nabi yang tidak pernah dibuat, disuruh, diajar oleh baginda. Ni take note. Saya bagi 2 contoh tadi. Maulid Nabi dengan khatam Quran pernah dibuat oleh Nabi? Jawabnya tidak. Bila tidak, dia termasuk dalam kategori apa? At-tarku. At-tarku itu apa? Apa yang Nabi tak pernah buat. Kalau orang kata apa yang Nabi tak pernah buat, lalu kamu buat itu salah, kita akan lihat sahabat buat apa yang Nabi tak pernah buat ketika hayat Nabi. Contoh, Sami Allah. Seorang sahabat Nabi rukuk, Sami Allah liman hamidah. Nabi sebut Sami Allah liman hamidah, dia di belakang jawab Sami Allah liman hamidah, dia di belakang jawab Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajar. Yang Nabi ajar Sami Allah liman hamidah, makmum jawab Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi Nabi tak pernah ajar Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi hairan. Lepas sembahyang Nabi pusing. Lepas sembahyang jangan dalam sembahyang, batal. Saya dulu di Bogor mengaji dengan Syekh Nuruddin dalam surau, dalam Universiti Pertanian di Bogor. Saya sembahyang maghrib, saya baru masuk, tak tahu kiblat. Kiblat saya kat sini. Sembahyang, rakaat pertama tak ada orang tegur, rakaat kedua ada orang tegur. Dia datang, Pak, dia bercakap dengan saya dalam sembahyang ni, Pak, kiblatnya di sana. Saya ingat kiblat kat sini. Ini rakaat pertama ni lah tu. Apa yang harus saya buat? Terus saya pusing. Meneruskan sembahyang nanti boleh sujud sahwi. Jangan dijawab di mana, batal sembahyang itu. Itu tadi tu. Habis main Nabi pusing. Manil mutakallimu anifan, siapa yang bercakap tadi ni? Kata Nabi, tahu tak waktu kamu sebut tadi tu, inni ra'aitu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwala. Waktu kamu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih tadi tu, aku lihat 30 lebih malaikat datang berbondong-bondong berebut nak menulis apa yang kamu baca. Nabi ajar tak? Dia tak ajar. Satu, yang kedua, dia tambah ni dalam apa ni? Dalam sembahyang, pandai-pandai dia tambah. Bermakna boleh tambah. Paling bagus apa? Sami Allah liman hamidah paling bagus.
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau hafal lah, kalau expert, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau hafal dengan waktu tu baru nak hafal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana time tu baru nak hafal. Orang dah sujud kedua dah, nanti kena tinggal habis. Ni surah Ikhlas saya bagi tahu tadi sebelum makan ayam tadi. Dah makan semua dah ni. Dah makan ayam goreng tadi sudah. Alhamdulillah, dah tak payah diulang lagi ya. Nanti orang kata, ustaz, ini untuk sahabat Nabi sahaja, bukan untuk kita. Dijawab, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Dia kena hafal lah, macam mana pun kena hafal juga. Baru dah kemah ilmu dalam dada ya. Nanti balik kat rumah hafal nasab Nabi. Nasab Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Hafalkan nasab tu. Kalau mak ajah takut seorang-seorang naik tingkat 2 nampak seram-seram, baca yang itu. Ayatul Kursi dah lupa. Ayatul Kursi dah lupa, Fatihah dah lupa. Wih, hantu apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibni Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibni Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan. Siapa yang tak hafal, tulis cantik-cantik, letak dalam poket, tulis cantik-cantik. Siapa paling cantik tulisan kat sini? Komputer. Laminat masuk kat sini. Tu yang kata tadi, masuk kat rumah, mak ajah pilih habis hancur bubuh dalam dada, tak hilang. Ibrah itu untuk umumnya lafaz, bukan sebab sahabat. Maksudnya kita pun boleh juga. Ini yang paling jelas sekali. Sayyidina Umar perintah